Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini kumpulan kami akan membentangkan takut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini kumpulan kami iaitu daripada saya sendiri iaitu Nur Syahana binti Muhammad Azman, Siti Anul Atikah Lala binti Samson dan juga Siti Atifah Safa akan membentangkan mengenai tajuk agama Hindu. Okay, saya berikan pembentangan pertama kepada Siti Atifah Safa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke suara? Ustaz, dengar ke? Dengar. Dengar ke? Dengar. Okey. Okey. Ya. Okey, pengenalan agama Hindu. Okey. Agama Hindu adalah sebuah agama yang tertua di dunia. Agama Hindu ni adalah agama ketiga terbesar di belakang agama Kristian dengan agama Islam. Kiranya agama Hindu ni adalah 5 agama yang terbesar di dunia. Pertama Islam, kedua Kristian, ketiga adalah agama Hindu dan agama seterusnya. Kira-kira dalam 95% penganut Hindu dunia tinggal di India. Kemudian Hindu sebenarnya bukan sebuah agama, malah sebuah tradisi yang dikembangkan hampir 10 tahun oleh masyarakat India. Kemudian agama Hindu ni adalah agama yang unik kerana ia bukan agama tunggal, tetapi dia daripada penyatuan banyak tradisi dan falsafah. Nama dan gelaran yang betul bagi pengikut ajaran ini adalah Vendali, bermaksud manusia yang diberi Veda dan atau pengikut Veda, kerana Hindu ni mempunyai kitab suci iaitu kitab Veda lah. Okey, seterusnya sejarah. Okey, sejarah agama Hindu. Okey, agama Hindu diambil daripada nama sebuah sungai yang bernama Sindhu ataupun Indus lah di sebelah utara barat laut India dan didiami oleh kelompok ataupun bangsa Arya. Kemudian munculnya agama Hindu bermula pada tahun 2000 Masihi, tetapi banyak pendapat yang mengatakan sekitar dalam 2000 hingga ke 3000 Masihi. Lingkungannya daripada sejak abad ke-8 Masihi. Kemudian agama Hindu dia ni tak ada pengasas. Tiada pengasas yang khusus, tetapi ia lahir daripada evolusi amalan, budaya dan istiadat orang Arya. Okey, evolusi itu bermaksud perubahan secara beransur-ansur daripada satu generasi ke generasi lain. Sebabnya sini mula-mula mereka ni dekat tepi sungai lah, sungai Indus. Kemudian dia berhijrah ke benua India. Okey, nanti saya cerita sikit. Okey, Shindu bertukar kepada Hindu. Okey, dia pertukaran di antara S dan H. Sebab macam dia bagi Shindu, lama-lama jadi Hindu. Macam itulah. Okey, seterusnya agama Hindu dikenal juga dengan istilah agama Brahmana ataupun disebut Dharma dalam bahasa Sanskrit. Okey, kemudian dia tak kisah dipanggil agama Hindu ataupun agama Brahmana ataupun Hindu Dharma. Tapi kalau dekat Indonesia dia panggil Hindu Dharma. Macam itulah. Okey, ada sikit poin, tapi saya tak terdekat di situ. Kiranya pemikiran agama Hindu ni, dia mengatakan bahawa kemasukan bangsa Arya ke benua India ni dan lembaran kitab Veda ni yang melahirkan agama Hindu. Kan mula saya cakap dia tu bukan agama Hindu pun. Tapi dah jadilah, sekarang dah jadilah agama Hindu. Itu dia punya permulaan kan. Tapi sekarang ni dia dah jadi agama Hindu dengan ada aspek-aspek tertentu tu. Yang pertama disebabkan kitab Veda. Kitab suci mereka lah, kitab Veda. Kemudian adanya bangsa Arya, tapi bila dia berpindah tu ada je bangsa lain, tapi yang mendominankan satu tempat tu, benua tu, kira satu tempat yang dia berhijrah, Shindu tu, daripada sungai tu pindah ke satu tempat ni, benua India tu, ada je masyarakat lain. Yang salah satunya anda tahu adalah Daravita, dan yang paling mendominan tu adalah bangsa Arya. Kemudian dah dia tu mendominankan, jadi terangkatlah dia sebagai agama Hindu.
Okey, seterusnya zaman Veda ni adalah masa ketika disusun dikenali sebagai zaman Veda dan berlangsung sekitar dalam 1500 Masihi hingga 1500 Masihi. Ritual dia seperti pengorbanan dan nyanyian. Okey, maksudnya masa zaman ni kiranya pengorbanan dan nyanyian ni dah perkara-perkara biasalah untuk mereka lah, orang-orang agama Hindu yang menganut agama Hindu. Kemudian zaman epik, purnamik dan klasik ni sekitar dalam 5000 Masihi, Hindu menekankan pemujaan dewa-dewa seperti Vishnu, Shiva dan Devi. Tapi ada lagi lah banyak-banyak dewa nanti kita tahu. Okey, seterusnya konsep Dharma ni dipegang dalam teks baru dan kepercayaan lain seperti Buddhisme dengan Jainisme. Okey, seterusnya slide. Okey, kepercayaan. Okey, kepercayaan dia. Okey, kepercayaan dia ada 5. Okey, kepercayaan agama Hindu ada 5. Namanya Pancaskranda. Okey, Pancaskranda tu bermaksud keyakinan dasar umat Hindu. Okey, dia ada 5. Yang pertama, Vedhi Tattva. Maksudnya kepercayaan kepada Tuhan Yang Esa dalam segala aspek. Sebab dia kata Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahma. Kemudian dalam Bedul Falsafah ni kata agama Hindu ni dia agama Hindu ni mereka tidak mengakui dewa-dewa ni adalah Tuhan. Maksudnya tidak mengakui dewa-dewa adalah Tuhan dan apa-apa makhluk yang dapat bersaing dengan Tuhan. Sebab konsep Viditattva ni berlandaskan Dharma, iaitu ajaran yang menekankan tentang kewujudan Tuhan Yang Esa. Maksudnya Tuhan satu yang tiada lain selain Tuhan Brahman. Okey, yang kedua pula adalah Tattva, Atma Tattva, kepercayaan yang terdapat dalam jiwa seseorang. Ajaran Hindu, maksudnya dia cakap makhluk yang hidup percikan daripada Tuhan yang disebut Atma. Atma tu bermaksud nyawa. Okey, yang ketiga pula adalah Karma Pahala. Okey, kelahiran semula dan reinkarnasi. Maksudnya agama Hindu ni kalau biasa tengok cerita dia akan, biasalah diorang percaya kelahirannya kedua. Macam tu. Kelahirannya semula. Okey, kelahiran semula bermaksud jiwa dia ni, jiwa diorang ni lah yang agama Hindu ni, jiwa dia harus tanggung dosa daripada kehidupan yang dulu, yakni diberi peluang kedua untuk menikmati kehidupan yang selanjutnya. Maksudnya kalau masa hidup dia dulu tu macam ada macam mungkin dia tak habis lah, maksudnya apa benda yang kita nak buat dekat dunia, hajat-hajat dia tu kan dia ada kelahiran tu, jadi dia boleh lah untuk dengar ke suara? Okey, sebenarnya tadi lahir semula. Lepas tu proses ni dia reinkarnasi lah. Maksudnya seseorang tu mencapai kesedaran yang tinggi, yakni Mozart. Tapi nanti kawan saya akan bentangkan. Mozart tu adalah keadaan jiwa merasa sangat tenang dan menikmati kebahagiaan. Maksudnya kalau orang agama Hindu ni, diorang amat menanti-nantikan Mozart ni. Macam tu, kebahagiaan yang tidak terikat dengan nafsu. Okey, kemudian kita pergi konsep Tuhan. Dia ada empat. Okey, ada henotheisme. Slide seterusnya. Okey, konsep ketuhanan dia ada empat. Yang pertama henotheisme, pantheisme. Okey, monotheisme dengan polytheisme. Okey, tapi dalam agama Hindu ni dia lebih kepada monotheisme, yang paling banyak sebab mudah difahami. Okey, saya bagi tahu secara ringkas lah. Monotheisme ni adalah konsep filsafat Advaita lah. Maksudnya tidak ada yang dua. Maksudnya Tuhan dia ni berpusatkan segala kehidupan di dalam alam, dan dalam agama Hindu, Tuhan ni dikenali sebagai, tadilah ada sebut pertama tadi, Brahman. Dan keyakinan umat Hindu ni dia kata Brahman ni hanya ada satu dan tidak ada dua. Tapi dia kata orang yang bijaksana ni dia akan menyebutnya berbagai lah, sebab dalam satu dia punya Tuhan tu dia berbagai sebab dia ada banyak kuasa kan. Jadi dia boleh sebutkan berbagai tu disebabkan sifatnya.
dan nama-nama kebesaran Tuhan yang wujud yang ada dalam Vishnu, Brahman dan Shiva dan lain-lain. Ada lagi lah. Okey. Itu yang paling terbesar lah yang perlu ditahu. Okey, seterusnya sistem kepercayaan dan pandangan alam Hindu. Okey, sistem kepercayaan dan pandangan alam Hindu ni yang macam Ana cakap tadi, diorang ni disebabkan penerimaan terhadap Veda ni diorang dapat disatukan walaupun ada apa kelompok-kelompok yang lain kan, tapi dah disebabkan ada Veda ni diorang jadi bersatu. Okey, tu aspek-aspek Hindu yang pandangan ni lah tentang Tuhan, pujaan Tuhan dan jumlah Tuhan. Okey, seterusnya, slide seterusnya. Okey. Okey, Tuhan ataupun dewa agama Hindu ni kan, konsep Tuhan dalam bentuk Trimurti. Okey, Trimurti ni adalah sistem keturunan Hindu, fahaman materialisme dan yang bersifat naturalisme. Okey, dasar keyakinan umat beragama Hindu yang disebut sebagai Pancasandra. Maksudnya Pancaskasandra. Yang saya sebut tadi yang mula-mula itu adalah keyakinan, dan kemudian keturunan Hindu ni ke arah politeisme yang menunjukkan banyak dewa. Okey, yang pertama Tuhan yang kita tahu adalah Tuhan untuk agama Hindu yang paling Tuhan yang pertama macam satu, yang awal sekali tu adalah Brahma ataupun Brahmana. Tuhan yang pencipta yang mencipta alam semesta dan memberi roh kepada semua yang bernyawa. Kemudian Tuhan yang kedua adalah Vishnu. Okey, Tuhan pemelihara yang mengawal perjalanan alam dan segala isinya dengan adil dan saksama. Yang ketiga pula adalah Shiva. Tuhan pemusnah untuk memberi laluan kepada pencipta baru. Ni siapa ni nama ni? Hello? Yang bentang ni nama ni siapa? Atifin Safa. Nanti jangan sebut Tuhan. Sebutlah dewa. Okey, dewa. Okey. Tuhan ni Allah Ta'ala. Baik Ustaz. Maaf ya. Okey, kiranya Brahma, Vishnu dan Shiva ni adalah dewa-dewa kepada agama Hindu. Okey, seterusnya, slide seterusnya. Okey, ini adalah gambar-gambar dewa-dewa agama Hindu. Brahma, Shiva dan Vishnu. Okey, seterusnya. Okey, tuan pemujaan ni, kalau dalam Malaysia ni, pengikut dia adalah Tuan Shiva lah. Dan rasional sebab Shiva. Dewa. Dewa tu. Okey, silap lagi. Okey, Dewa Shiva. Majoriti orang-orang Hindu dekat Malaysia lah. Rasional sebabnya ramai yang menyembah Tuan Shiva disebabkan Tuhan pemusnah. Kerana wataknya maka perlu didekati dan dipuja. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah jumlah dewa yang berganda, Tuan. Berganda. Okey. Sebab kita tengoklah kalau Brahma ni dia ada isteri nama dia Saraswati. Kemudian Vishnu pula Lakshmi dan yang terakhir adalah Shiva Parvati. Ni dia orang punya isteri-isteri. Dan dua nama dia punya dewa dalam agama Hindu ni yang popular dekat Malaysia adalah Ganesha dengan Murugan. Tapi yang Murugan ni ada dekat Batu Cave yang warna kuning besar tu. Patung dia di Batu Cave. Di Batu Cave Ustaz, yang besar warna kuning tu. Yang besar. Patung dia. Patung dia. Kan dia patung dia ataupun dewa dia. Patung ataupun dewa dia. Okey, seterusnya. Saya beri kepada kawan saya, Syahada Azman. Okey, saya Nur Syahada binti Muhammad Azman akan meneruskan lagi pembentangan pada pagi ini dengan memperkenalkan simbol-simbol yang ada di dalam agama Hindu ini sendiri. Okey, kalau kita boleh tengok dekat gambar yang ada dalam slide tu, ada atas dan bawah warna coklat latar belakang itu. Itu adalah yang gambar pertama adalah simbol yang diberi nama sebagai pranama atau Om ataupun Aum, iaitu yang membawa maksud A itu adalah permulaan kejadian,
U adalah pembesaran dan M adalah kemusnahan. Kalau yang simbol bawah tu macam simbol Nazi tu, dia diberi nama sebagai swastika, iaitu yang diberi maksud sebagai nasib baik ataupun gembira. Kalau contoh kalau kita nampak simbol ni, kita tahulah orang tu adalah salah seorang penganut agama Hindu. Okay, ini seperti agama Islam juga. Agama Islam kan ada kitab suci sendiri kan, iaitu Al-Quran. Jadi macam tu juga dengan agama Hindu. Agama Hindu pada kitab suci diorang, tapi mereka ini ada dua jenis kitab suci, iaitu kitab suci jenis Shruti, iaitu kitab yang didengarkan, dan juga kitab daripada jenis Smriti, iaitu kitab yang dihafal ataupun diingat. Okay, bagi kitab Shruti, ya? Nanti kita jangan cakap sama macam Islam juga. Berbeza dengan Islam, yang sama. Okey. Dalam berbagai agama ni, ayat-ayat kita kena baik. Tuhan, dia macam Islam juga. Jangan elakkan merupakan macam Islam juga. Sebab dia tak sama. Baik. Berbeza dengan Islam. Begitu. Okey, baik saya. Okey, teruskan. Okey, saya teruskan ya. Kalau kitab Shruti yang jenis kitab suci jenis pertama, iaitu yang kitab yang didengarkan ni, ada 4 jenis di bawahnya, iaitu kitab Rig Veda, kitab Samaveda, kitab Yajurveda dan juga kitab Atharva Veda. Okay, manakala bagi kitab yang jenis Smriti, iaitu yang dihafal atau diingat oleh para penganut agama Hindu di sini, ada 5, iaitu kitab Puranas, Agamas, Dharmas, Shastras, Ramayana dan juga Mahabharata. Akan tetapi kita perlu ingatkan kalau untuk kitab Ramayana dan juga kitab Mahabharata ni, dia telah digabungkan isi-isinya dan telah menghasilkan kitab Bhagavad Gita untuk dia punya penganut lah. Okay, macam tu. Okay, seterusnya saya berikan kepada Nur Atikah Laila. Nanti saya akan sambung dekat part seterusnya. Okay, Atikah Laila silakan. Okay. Yang seterusnya saya akan menerangkan tentang konsep karma dan samsara. Okay, konsep karma dan samsara ni dia saling berkaitan. Di mana dalam agama Hindu ni terdapat 5 bentuk keimanan yang dikenali sebagai Pancasrada, dan salah satunya adalah karma. Okay, karma ni membawa maksud perbuatan ataupun tindakan atau erti kata lain sebagai hukum sebab atau akibat kepada perbuatan yang seseorang manusia itu lakukan. Mereka percaya jika jika seorang manusia itu melakukan perkara yang baik, maka perkara baik tersebut akan membawa kepada masa depan yang baik kepada diri mereka. Sebaliknya pula, jika mereka melakukan perkara yang buruk, maka mereka akan menerima akibat di masa depan sesuatu yang buruk. Okay, dalam masyarakat agama Hindu ni, mereka percaya terhadap kelahiran semula ataupun kematian selepas mati, yang mana yang dipanggil sebagai samsara, proses samsara. Proses samsara ni mereka percaya kehidupan ataupun kehidupan selepas mati yang mereka akan terima dia berdasarkan karma yang mereka akan terima. Contohnya mereka tidak semestinya seorang manusia itu melalui proses samsara dan dilahirkan sebagai seorang manusia. Boleh jadi juga seorang itu akan dilahirkan sebagai seekor binatang, sebagai tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman dan sebagainya lah. Jadi menurut mereka, selagi mana jiwa iaitu atma tidak mencapai peringkat moksha, peringkat yang paling tertinggi, iaitu peringkat yang mana jiwa mereka telah bebas daripada sebarang ikatan dunia, dan sudah kembali kepada menemui pencipta, selagi itu mereka akan melalui proses samsara, iaitu roh mereka akan jiwa mereka ni akan tetap melalui proses kelahiran semula. Kemudian yang karma tersebutlah yang akan menentukan kehidupan mereka di kehidupan seterusnya. Sebab tu kalau boleh mereka ni nak elakkanlah berlaku proses samsara ni. Sebolehnya mereka bermatlamat untuk mencapai peringkat moksha ni. Okay, yang seterusnya, 4 peringkat kehidupan manusia. Dalam masyarakat agama Hindu, adanya 4 peringkat yang disebut sebagai ashramas, dan menurut mereka setiap manusia ni akan melalui 4 peringkat tersebut, iaitu peringkat pertama,
Brahmakarya iaitu ataupun peringkat pelajar. Peringkat pertama ni menurut mereka peringkat tempoh peringkat pembelajaran kepada manusia sehinggalah mencecah usia 25 tahun. Sama ada pembelajaran secara formal ataupun tidak formal. Peringkat pertama ni mereka menekankan tentang manusia supaya mempelajari mencari ilmu pengetahuan sehingga dapat mencapai pengetahuan rohani serta praktikal. Peringkat pertama ni juga adalah peringkat yang mana manusia membuat persediaan untuk menempuh bidang profesion masa depan. Seterusnya peringkat kedua iaitu grahasta ataupun tahap isi rumah. Peringkat kedua ni adalah tempoh peringkat manusia berkeluarga. Dalam masyarakat agama Hindu, mereka menggalakkan lelaki berkahwin apabila usia 21 ke 30 tahun. Yang manakala perempuan usia 18 ke 25 tahun. Peringkat kedua ni, setiap manusia ni dah kena ada persediaan untuk menggalas tanggungjawab apabila memasuki alam perkahwinan lah. Yang mana lelaki terutamanya harus bertanggungjawab untuk mencari mencari rezeki, nafkah lah, pendapatan untuk menyara keluarga. Pada tahap ni juga masyarakat agama Hindu sangat menyokong seorang itu untuk mencari kekayaan kerana kekayaan ni adalah sebagai keperluan ataupun untuk kesenangan hidup manusia. Dan seterusnya peringkat ketiga iaitu Vanaprastya ataupun peringkat hermit. Peringkat ketiga ni adalah bagi golongan yang berumah tangga yang sudah mencapai usia 40 ke 70 tahun. Yang mana peringkat ketiga ni golongan ni perlu keluar daripada daripada masyarakat mereka, kelompok mereka dan pergi ke hutan dan menghabiskan masa hanya dengan berdoa, bertapa dan sebagainya lah. Di mana golongan peringkat ketiga ni mereka perlu tinggalkan perkara dunia dan hanya fokuskan tentang kerohanian iaitu tentang agama mereka ni lah. Dan mereka pada itu saja. Dan seterusnya iaitu peringkat keempat yang sannyasa ataupun peringkat keagungan wakaf. Peringkat keempat ni adalah bagi golongan yang sudah mencecah usia lebih daripada 72 tahun. Apabila mereka sudah mencapai usia tersebut, mereka perlu keluar daripada hutan yang mereka pergi bertapa tu dan mereka perlu kembali kepada masyarakat mereka untuk terus menyebarkan ilmu pengetahuan kepada generasi-generasi yang seterusnya. Pada tahap ni juga mereka ni kebanyakannya dah mampu untuk mengatasi nafsu mereka daripada perkara dunia. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada hari perayaan agama Hindu. Hari perayaan agama Hindu ni saya ambil hanya tekankan yang dekat Malaysia saja. Yang pertama hari Deepavali, yang kedua hari Taipusam dan yang ketiga hari Taiponggol. Okey. Seterusnya ada Ponggol. Taiponggol. Okey. Pertama hari Deepavali. Okey, perayaan Deepavali ni adalah perayaan yang disambut oleh semua agama Hindu di seluruh dunia. Yang mana Deepavali ni merupakan gabungan perkataan Gavali yang bermaksud barisan. Okey, aktiviti perayaan hari Deepavali ni disambut pada hari ke-14 bulan Aipasi iaitu mengikut kalender Tamil ni lah, iaitu antara bulan Oktober dan November yang mereka dikenali sebagai Pesta Cahaya. Okey, perayaan Deepavali ni menurut legenda perayaan ini disambut sempena kekalahan Raja Naragasuri. Okay, Raja Naragasuri ni adalah seorang raja yang sangat kejam yang sering menindas rakyat mereka. Yang mana akhirnya Raja Naragasuri ni terbunuh oleh Mahakrishnan. Okay. Sebelum Raja Naragasuri ni mati, dia sempatlah untuk meminta manusia ni untuk meraihkan hari kemenangan tersebut sebagai tanda kepada mereka yang berbuat baik, yang mana kepada manusia yang inilah yang baik daripada godaan syaitan apa semua ni, dan kepada mereka yang lupa untuk berbuat baik, serta supaya manusia ni saling menjauhi melakukan perbuatan yang jahatlah sesama manusia. Okey. Hari Deepavali ni macam mana mereka meraihkan lah. Okay, mereka akan pasang pelita dekat
pelita lah, lampu pelita tadi. Mereka akan pasang di rumah mereka. Pelita ni sebagai lambang kejayaan yang kebaikan ni dapat mengatasi kejahatan. Selain itu juga di waktu pagi Deepavali, orang masyarakat Hindu ni mereka akan menjalani mandi minyak. Mandi minyak ni sebagai lambang penyucian badan ataupun untuk mengambil semangat barulah dalam diri mereka. Selepas acara penyucian tersebut, mereka akan pergilah mengunjungi kuil-kuil untuk menyembah dewa mereka. Itu. Okay, lepas tu kalau kita perasan waktu hari Deepavali mereka akan ada buat satu lukisan iaitu dipanggil kolam dekat depan rumah mereka. Lukisan kolam ni adalah sebagai lambang penyembahan kepada Dewa Lakshmi iaitu Dewa Kekayaan. Yang mana menurut mereka Dewa Lakshmi ni akan mengunjungi rumah yang adanya lukisan kolam ni saja. Macam tu. Okey, seterusnya hari hari Thaipusam. Okey, hari Thaipusam ni disambut sempena menghormati dewa Hindu iaitu Lord Murugan ataupun dikenali sebagai Subramaniam. Disambut pada bulan ke-10 mengikut kalender Tamil yang disebut sebagai bulan Thai. Menurut mereka perayaan hari Thaipusam ni adalah untuk mereka menunaikan nazar, menghapuskan dosa-dosa ataupun bertaubat. Sebelum mereka menyambut hari Thaipusam ni, sebulan sebelum mereka akan berpuasa. Cara mereka berpuasa ni berbezalah dengan umat Islam. Yang mana cara mereka berpuasa hanya dengan makan sayur sehari sekali. Dan kemudian sehari sebelum hari Thaipusam ni mereka akan berpuasa sepenuh hari. Biasanya hari Thaipusam ni kalau dekat Malaysia kita tengok mereka akan meraihkan di Batu Cave. Cara mereka meraihkan adalah dengan mereka akan bawa patung dewa Subramaniam mereka ni. Mereka akan berarak dengan adanya iringan muzik lah. Selain itu juga mereka akan membawa kawadi. Kawadi ni adalah biasanya kalau kita tengok ada satu besi yang mereka letakkan atas bahu mereka. Besi ni biasanya dah dihiasi dengan bunga, kertas warna-warni dengan buah-buahan. Kawadi ni adalah salah satu cara tanda mereka membayar nazar ataupun bertaubat kepada dewa mereka. Ada juga mereka akan menyiksa diri mereka. Penyiksaan diri mereka ni adalah sebagai tanda mereka bertaubat. Cara mereka menghapuskan dosa lah. Mereka akan mencocok-cocokkan besi dekat badan ke, dekat lidah ke, dekat pipi dan sebagainya lah. Kemudian mereka akan berarak beramai-ramai untuk naik ke Batu Cave tu lah. Biasanya kita akan lihat juga ada sesengah daripada mereka akan membawa belanga besi atas kepala. Dalam belanga besi tu mereka akan bawa susu. Susu ni adalah sebagai tanda benda yang suci lah menurut mereka. Jadinya mereka akan apabila mereka dah tiba dekat Batu Cave dekat atas tu kan, sebelum dekat pintu masuk tu mereka akan letakkan kawadi tadi. Serta letakkanlah mereka akan hidangkan kelapa, madu ataupun susu yang mereka bawa tu dekat depan dewa sebagai tanda untuk meminta restu lah daripada dewa mereka. Seterusnya hari Thai Ponggol. Ada slide? Ada? Slide lagi lah. Ada. Perayaan Thai Ponggol ni pula adalah perayaan menuai yang disambut mengikut kalender Hindu. Tapi berbezalah dengan tempoh penuaian yang sebenar. Kebiasaannya hari Thai Ponggol ni disambut pada minggu kedua bulan Januari. Pada hari Thai Ponggol ni di waktu pagi sebelumnya subuh, para petani ni akan bangun dan Ponggol. Maaf Ustaz. Kepala goyang sikit. Ponggol. Di waktu pagi mereka akan bangun sebelumnya subuh tu pagi kan. Mereka akan bangun untuk masak biji renyah baru
dituai. Itu yang disebut Ponggal lah. Okay. Mereka bangun pagi kan. Ponggel. Mereka apa? Ponggel. Ponggel. Okay. Waktu pagi mereka akan masak ponggel ni. Waktu pagi tu mereka akan masak tapi tanpa menggunakan sebarang cahaya. Mereka akan bersiap-siap untuk, mereka akan bersiap-siap lah pakai baju cantik untuk meraihkan upacara hari Tai Ponggal ni lah. Okay. Cara mereka apabila dah bersiap-siap apa semua, apabila mereka nak melakukan upacara tersebut, barulah mereka akan menggunakan cahaya. Waktu pagi tu mereka tidak akan menggunakan sebarang cahaya sebab menurut mereka perkara pertama yang mereka nak lihat di waktu pagi adalah keindahan alam semu jadi ni lah. Okay, perayaan ni mereka sambut untuk untuk memuliakan Dewa Matahari, yang mana Dewa Matahari ni menurut mereka penting lah untuk tanaman mereka. Dan juga kalau waktu pagi tu juga mereka tak akan, mereka hanya akan makan makanan daripada tumbuh-tumbuhan, iaitu sayur lah. Itu saja. Macam tu je. Okay, itu saja. Seterusnya akan dibentangkan oleh Syahidah. Okay, seterusnya saya minta maaf. Okay. Seterusnya saya ingin membentangkan mengenai agama Hindu dalam neraca Islam. Okay, untuk agama Hindu kali ini kita akan memfokuskan kepada 5 konsep, iaitu yang pertama adalah konsep ketuhanan, konsep avatar iaitu penjelmaan, yang ketiga konsep Atman ataupun roh, yang keempat adalah konsep karma, dan juga yang kelima adalah konsep hidup berkelana. Ini semua pandangan Islam dekat dalam terhadap agama Hindu lah. Okay, bagi konsep ketuhanan sendiri, sememangnya agama Hindu ini mempunyai asas-asas tauhidnya tersendiri. Akan tetapi kalau kita perasan kan, agama Hindu ni ada banyak Tuhan kan. Ada tadi 3 kot rasa saya yang sahabat saya terangkan. Jadinya kita berkata dewa. Okay, tak maaf. Agama Hindu ni ada banyak dewa kan. Ada rasa saya 3 tadi. Jadinya daripada 3 dewa utama, nanti ada isteri masing-masing jadi 6. Lepas tu ada anak masing-masing jadi 10. Oh, dia beranak pinak lah. Okay. Okay, dia macam Ustaz kata lah, ada banyak kan. Dia punya dewa. Jadi kita boleh simpulkan kat sini, sebenarnya penganut agama Hindu itu sendiri keliru apabila mereka ni menghadapi banyak-banyak dewa ni. Walaupun yang utama ni adalah 3 dewa tu kan. Dah lah banyak dia punya dewa, lepas tu banyak pula tugas dia. Jadi penganut agama itu sendiri keliru. Macam itulah, walaupun mereka ini adalah penganut agama Hindu sendirilah. Okay, dan dalam masa sama penganut agama Hindu ni juga dia macam Atiful Safata Katila, dia adalah bersifat politeisme, iaitu mempercayai lebih banyak Tuhan. Lepas tu ada pula kewujudan konsep Maya dalam agama Hindu ini sendiri. Macam tu. Okay, seterusnya bagi konsep avatar pula, bagi Tuhan Vishnu ni dia akan melakukan Dewa Vishnu ini akan melakukan 10 penjelmaan di dunia, dan akan tetapi 9 penjelmaan sudah berlaku, dan Dewa Vishnu ini akan menunggu penjelmaan yang ke-10, iaitu yang diberi nama sebagai penjelmaan Kalki. Okey, kalau ikut dekat dalam pendapat 2 buah buku yang ditulis oleh sarjana Islam, sarjana Arab tak silap saya, Kalki ni adalah boleh beri maksud sebagai Ahsanul Khaliqin, iaitu sebaik-baik penciptaan, yang dikatakan merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Ni daripada pendapat sarjana ni lah, saya tak tahu lah sejauh mana kesahihannya. Macam itulah, sebab Tuhan Vishnu akan melakukan 10 penjelmaan, yang last nanti akan diberi nama sebagai penjelmaan Khalqi. Seterusnya bagi konsep Atman, iaitu konsep roh. Bagi agama Hindu ini sendiri, iaitu penganut-penganutnya, dia mempercayai bahawa
roh itu adalah bersifat yang abadi dan sekiranya seseorang itu menghadapi kematian, seorang individu itu menghadapi kematian, jadinya yang mati dan musnah hanyalah jasadnya sahaja, tetapi rohnya akan kekal selama-lamanya. Macam yang Atikah Hilal cakap tadi pasal konsep samsara tu kan. Jadi bila seseorang itu mati, roh itu sendiri yang akan menjalani proses samsara itu dalam bentuk haiwan. Tak kisahlah haiwan apa-apa yang mereka ditransformkan tu. Jadi roh itu sendiri yang akan menerima siksaan sekiranya amalan seseorang individu itu adalah rendah. Akan tetapi jika seorang yang mati tadi tu roh dia tu mencapai moksha, iaitu amalan baik yang paling tinggi dan juga bebas daripada segala kesulitan benda tu, maka roh itu akan bersatu dengan Tuhan. Itu kalau sampai moksha lah. Sebab itulah semua agama Hindu ni, semua penganut agama Hindu ni ingin mencapai moksha dalam kehidupan mereka, sebab mereka nak bersatu dengan Tuhan. Mereka tak nak menjalani proses samsara tu sebab dia macam seksa lah kat situ. Bagi kepercayaan dia orang lah. Seterusnya konsep yang keempat itu konsep karma. Agama Hindu ini juga mempercayai bahawa setiap kelakuan manusia di dunia ini akan menerima balasan, sama ada balasan baik atau buruk. Kalau seseorang itu melakukan amalan baik, maka dia akan dibalas balasan baik lah. Macam tu juga sebaliknya. Akan tetapi penganut agama Hindu ini percaya bahawa setiap balasan ini, sama ada baik atau buruk, akan diperolehi dalam kehidupan selepas mati saja. Bukan diterima di dunia. Seterusnya adalah hidup berkelana. Untuk agama Hindu ini, dia sememangnya mengajarkan para penganutnya supaya sentiasa zuhud, supaya mencapai moksha. Macam saya cakap tadi lah, moksha yang capai peringkat tertinggi tu. Akan tetapi perkara ini disarankan kepada penganutnya sampaikan melupakan urusan dunia 100%. Macam tu. Sebabnya kita tak boleh macam tu, kita kena seimbangkan dunia dan juga akhirat kan. Jadi perkara ini adalah sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam, yang di mana kita ni memang mencapai zuhud, tapi kita kena seimbang antara dunia dan juga akhirat. Kalau agama Hindu, dia fokus dekat dunia semata-mata. Seterusnya kesimpulannya, agama Hindu ini kebanyakannya dianut oleh kaum India, khasnya di Malaysia lah. Seperti yang kami telah bentangkan tadi, terdapat 3 jenis dewa dalam agama Hindu yang utama, iaitu Wisnu, Siwa dan juga Brahma. Dekat dalam Malaysia sendiri ada 3 jenis perayaan yang utama, iaitu perayaan Deepavali, Thaipusam dan juga Thaiponggal. Dan agama Hindu ini sangat mempercayai kepada 4 peringkat kehidupan manusia, iaitu Brahmacharya, Grahastha, Vanaprastha dan juga Sannyasa. Jadi kita sebagai muslim yang baik, kita perlulah menghormati orang yang mengikuti agama lain. Tak kisahlah agama Hindu ke, agama Buddha ke, kita dilarang untuk mencela mereka. Sebab itu adalah hak masing-masing. Itu saja kumpulan kami. Ada apa-apa soalan ke? Ya, soalan. Siapa ada soalan? Kalau ada, kan. Kalau tak ada, kami sampai situ je lah. Okey. Secara keseluruhannya, agama Hindu ni dia tidak ada sejarah dia pengasas dia ke hutan dia. Sadar dia jadi amalan masyarakat India. Dia jadi makan India. So kebanyakan patung-patung yang mereka sembah ini adalah manifestasi daripada gambaran yang ada dalam pemikiran mereka lah. Sebab itu patung yang marah mewakili dewa marah, kasih sayang. Sebab itu akhirnya mereka mempunyai lebih kurang 300 jelmaan dewa-dewa yang perlu mereka sembah. Sebab itu dalam satu kawasan, katakan di Pistarijaya, dia mesti ada 300 kuil. Sebab sembahan dia ni, patung-patung dia tak boleh duduk satu kuil, nanti bergaduh. Sebab itu akhirnya mereka buat satu kuil, satu patung. Sebab itu jadi masalah dalam masyarakat Malaysia ni apabila untuk satu kawasan masyarakat India tu dia perlu 300 kuil. Untuk kahwin kuil ini, untuk bercerai kuil ini, untuk rezeki kuil ini, untuk anak kuil ini, nak periksa, nak belajar, nak dapat tu, dan semua. Setiap kuil tu ada tempat sembahan mereka dan mereka mohon. Lepas tu kita tengok banyak kuil ada kat Kuala Selangor ni. Macam-macam. Dan kalau nak kahwin boleh kuil ni. Tapi minggu depan kalau nak bertunang kuil lain pula. Dia tak boleh kuil yang sama. Itu yang cabaran mereka. Dan bahasa mudah saya ingin terangkan bahawa dalam konteks kehidupan mereka, dalam menuju kefahaman mereka pada kesempurnaan kematian yang sempurna, dunia ni adalah tempat samsara. Dia kalau boleh tak nak, dia meninggal, dia tak nak teruslah balik dunia ni. Dunia tempat terseksa. Tapi
berdasarkan amalan mereka lah. Kalau mereka buat salah, dia buat dosa, dia neraka, dia ni nanti bila dia mati saya akan bertukar jadi haiwan lah. Apa bentuk haiwan? Katakan katak. Lepas tu katak tu kena kereta mati kan. Jadi roh katak tu akan keluar jadi manusia balik, dia lahir lah dari perut ibu. Dia jadi seperti itu, dia diulang-ulang sampai dekat pemahaman mereka. Bila mereka betul-betul jadi sami, betul-betul jadi orang yang baik sampai mati, baru dia akan bergabung dengan Tuhan atau moksha berdasarkan kefahaman mereka. Jadi sembahan Dewa Brahmin ini adalah sembahan mereka yang utama, yang berpusat daripada Dewa Brahmin, yang diikuti oleh Shiva dan Ganesha. Brahma, Shiva, apa lagi satu? Lupa je. Apa lagi satu? Brahma, Vishnu dengan Vishnu. Jadi, tapi juga berdasarkan ciptaan manusia lah. Sebab itu kata dia, bila Brahma mencipta, dia terpaksa membuat sembahan yang lain, iaitu Shiva, pemusnah. Takkanlah dia yang cipta, dia yang musnah. Ini kelemahan dia. Itu Allah Maha segala-galanya. Jadi Allah boleh hidupkan, boleh mematikan. Tapi mereka tak boleh. Kata dia sembahannya ada satu sifat saja. Katakan dia mencipta. Kena ada sembahan lain untuk memusnahkan. Tak boleh dia cipta juga. Itu kefahaman mereka lah. Jadi kemudian berulang-ulang lah begitu. Jadi saya ucap tahniah pada kumpulan. Ada soalan lain sebelum kita tutup? Ya, saya ingat tak ada apa-apa. So saya tahniah dan pematangan. Saya minta agar nanti masa dituliskan di dalam apa ni, tesis atau esei itu mestilah dalam keadaan bahasa yang standard dan penjelasan yang lebih detail. Okey anak-anak sekalian. Jadi saya rasa itu saja untuk kelas kita pada pagi ini. Saya tahniah pada yang membentang. Dan tak ada kuis hari ini nanti minggu depan. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.